Semua syurga semua ni tak taklif, akal tak ada, badan tak sihat, tak taklif, tiada taklif bagi mereka syurga. Kalau abang mu insya-Allah abang mu syurga kalau abang sabar dan redha. Tapi jangan tuan-tuan tak semayang pula. 3 anak mati, 3 anak cacat, mak pak tak semayang. Ile duk mendam kedai. Tak semayang mat. Anakku 3 orang mati kecil. Sejak mati tu aku tak semayang. Anak hang surga, hang neraka pula ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cakap pada tuan-tuan, salah satu keinginan kita ialah keluarga bahagia. Allahu Akbar. Saya sebagai penceramah, saya sebagai pengkuliah ni tuan-tuan, macam-macam benda saya jumpa. Di sekolah saya tu beratus-ratus orang warga Mas yang tinggal dengan saya. Ada 400 orang yang duduk di sekolah saya. Yang paling tua laki-laki yang kahwin tadi 84. Yang paling tua perempuan umur dia 89 tahun. Apa jenis manusia yang saya tak jumpa tuan-tuan? Apa jenis mak pak yang saya tak jumpa? Nasib yang saya tengok depan mata saya. Mak dia pakai jubah putih, pakai telekung putih, duduk dekat pondok jaga. Pondok jaga telefon, ustaz mai tengok saat makcik ni. Saya pergi tengok. Kenapa makcik? Menung tengok saya. Anak mana anak? Tak tahu. Nombor telefon mana? Anak tak tahu. Duduk di mana? Tak tahu. Dia hantar mak dia dekat pondok jaga, dia naik kereta, dia tinggal mak dia. Yang ni ada di sekolah saya belah. Ada tuan-tuan yang hantar isi borang cantik semua tuan-tuan, cantik isi borang. Ustaz, mak saya ni peminat tegar ustaz. Jadi dia nak duduk sini seminggu, boleh ustaz? Boleh, tak ada masalah apa. Hari pertama dia datang belajar, hari kedua tak datang, malam pun tak datang lagi. Mahal pula makcik ni. Pecahkan pintu pondok dia. Udah berbuih mulut tuan-tuan. Berbuih mulut dah makcik. Oh makcik oi. Rupanya kencing manis, darah tinggi, jantung semua dah. Telefon anak dia, mak kamu sakit ni. Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Tu di mana saya nak cari ini tuan-tuan? Tak telefon polis, tak telefon kebajikan masyarakat. Dia isi borang maklumat yang salah, dia bagi alamat yang salah, mak dia ni tuan-tuan disuruh kita belah. Allahu Akbar. Yang paling saya terkilan tuan-tuan, dah meninggal lah makcik ni. Dia bagi saya RM3,000. Dia kata, ustaz tolong simpan ni duit makcik 3,000. Duit apa ni kak? Umur 70 lebih. Duit apa ni kak? Dia kata, ustaz kalau saya mati, duit ini adalah duit urusan pengkebumian. Kubur ke, liang lahat ke, mandi ke, jenazah ke, van ke apa, inilah ustaz. Saya pun simpan, tulis dalam borang 3,000, jumlah terima bila 3,000. Sign. Dia sign, saya pun sign. Simpan. Dan sebelum dia balik, dia kata, ustaz kalau saya mati, jangan bagi tahu pada anak-anak saya. Kalau saya sakit pun jangan bagi tahu pada anak-anak saya. Saya bila dia cakap jangan bagi tahu, saya rasa sedih. Saya nyandar kat kursi, air mata saya keluar. Kenapa kau cakap macam tu kak? Ustaz, kau dah 3 tahun, makcik dah 3 tahun kat sini, sekali pun dia orang tak datang. Dah 3 tahun makcik duduk di sekolah ustaz ni, sekali pun tak datang, tak telefon, tak jenguk, tak bertanya khabar. Makcik terasa hati ustaz. Ini amanah makcik pada ustaz. Jangan kabar pada mereka. Jangan kabar pada dema. Tuan-tuan, kalau mak cakap jangan kabar, jangan bagi tahu, mak cakap jangan bagi tahu, apa sebenarnya yang dalam hati mak tu tuan-tuan? Adakah kita akan menjadi keluarga yang bahagia, kita buang mak kita, kita tak peduli mak kita, kita tak jaga mak kita? Tuan-tuan harap boleh bahagia dengan gaji kita, boleh bahagia dengan rumah kita yang hebat, boleh bahagia dengan isteri kita yang cantik, anak-anak yang pandai? Tak tuan-tuan. Tak ada. Takkan ada kebahagiaan. Kalau orang tanya pada saya, di mana nak dapat idaman punya keluarga ustaz? Awal-awal saya sebut tadi, reda, itu isteri kita, itu suami kita, reda dengan mereka.
Jangan ada perasaan benci, tak suka, menyesal, silap. Ingat, jangan tengok pada isteri kita, jangan tengok pada suami kita. Tengok siapa yang menjodohkan mereka dengan kita. Yang menjodohkan isteri kita dengan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah taala bagi itu, tuan-tuan, itu adalah yang terbaik pada kita. Tapi kalau dah tak elok, ada banyak masalah. Sebab itu Allah taala sebut pada kita talak. Talak tu bukannya haram. Itu adalah salah satu penyelesai kepada masalah. Yang ketiga, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Bagaimana kita ni nak dapat kemurahan rezeki dalam rumah tangga kita. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terang-terang Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan keluarkan dia daripada segala masalah, dan kami berikan kepada dia rezeki daripada jalan yang tiada dia sangka-sangka. Abang-abang yang ada di sini, banyak isteri abang-abang dalam petak kayu tu yang tak bekerja. Berapa banyak isteri kita yang berhenti kerja lepas kahwin. Tuan-tuan kena ingat, rezeki bukan datang daripada cikgu, rezeki bukan datang daripada nurse mata-mata, bukan datang daripada buka bisnes mata-mata. Rezeki juga boleh datang daripada seorang isteri walaupun dia cuma suri rumah tangga. Sebab kadang-kadang kita, mak mertua, bapak mertua, mak kandung, bapak kandung, bila tengok menantu tak kerja, dia mula salahkan menantu. Kamu ni tak ada orang lain ke Din? Cari bini tak ada kerja. Kamu gaji berapa banyak, isteri kamu tak kerja pula, nanti beranak macam mana? Banyak lagi yang ada kerja tu, anak Pak Meon tu, jebat tanah, kenapa tak kahwin? Bukan kamu tak handsome-nya kamu ambil orang tak kerja tu, buat apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, rezeki tu boleh datang dengan sebab takwa kepada Allah. Macam mana bentuk Allah Ta'ala bagi rezeki, kita tak tahu, tuan-tuan. Macam mana bentuk Allah Ta'ala bagi rezeki, dia boleh buat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita orang baik kepada Allah, rezeki macam-macam. Cuba tuan-tuan tengok rambut kita. Daripada rambut ni Allah bagi rezeki pada kita. Berapa ramai yang makan gaji, makan duit dengan buat kedai gunting rambut. Tuan-tuan tengok pada mata ni, berapa ramai orang yang dapat duit dengan sebab jual spek mata je, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi rezeki macam-macam, tuan-tuan, jangan takut. Cuma kita kena kreatif. Akak-akak yang balik kotak kayu, berapa ramai yang pakai tudung? Cuba jual tudung. Dia buat tudung labuci sana, labuci sini, datang masjid. Orang tengok cantiknya tudung kamu, nak beli di mana? Tak ada, sendiri buat. Ni labuci, ni labu kundur, ni labu air, kata dia. Kawan ni tempah, kawan ni tempah, kawan ni tempah. Sekarang tuan-tuan dah perniagaan online tudung. Allah boleh buat. Dia boleh bagi rezeki. Duk buat kek jamu ke orang, buat kek jamu ke orang. Datang jiran sedapnya, di mana beli ni leha? Apa belinya kat nak? Buat-buat sendiri dah. Ya Allah sedapnya. Anak aku nak sambut hari jadi besok. Boleh kamu buat? Datang 100 orang pergi makan, dia sedap pula kamu ni nak. Mana kamu buat leha? Akhirnya sekarang dah tukang kek dah, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagi rezeki ni bukan susah. Cuma kata Allah, jadilah kamu orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita tak bertakwa kepada Allah, rezeki depan mata pun tak dapat. Masalah tak boleh settle, masalah tak boleh selesai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir dah masuk waktu. Yang terakhir, hidup akan sentiasa dengan gelombang. Perkahwinan akan sentiasa dengan masalah, akan sentiasa ada, tuan-tuan. Itu tak dapat nafikan. Tuan-tuan ingat, hak bercakap duk pegang mikrofon oren ni tak ada masalah lah. Yang ni pun ada masalah kat tuan-tuan. Oi, semua orang ada masalah. Sayyidina Umar Al-Khattab yang garang tu ada masalah. Siapa yang berani angkat muka dengan Sayyidina Umar? Siapa berani, tuan-tuan? Angkat nampak pedang ni. Tak berani musuh-musuh dengan Sayyidina Umar, garangnya dia. Tetapi satu hari sahabat dia nak mengadu pada dia.
Yang isteri di rumah ni kuat beleteh, nak mengadu pada Umar. Isteri kuat beleteh, nak mengadu pada Khalifah Amirul Mukminin. Bila sampai dekat Saidina Umar punya rumah, dia dengar Saidina Umar pun kena leteh. Kata dia, tara Umar pun kena, aku biasa, kata dia. Bayangkan Saidina Umar kena, reverse balik tuan-tuan, patah balik dia. Saidina Umar nampak dia, Saidina Umar panggil dia, Abzal, saya nak mengadu masalah saya tuan, isteri saya sekian-sekian. Bila saya datang sini, tengok isteri tuan pun lebih kurang isteri saya je, popek, tak jadi dah. Apa jawab Saidina Umar? Kamu tengok tadi aku menjawab tak bila aku dileteri oleh isteri aku? Tak. Kenapa aku tak jawab? Dialah yang memasak pada aku, dialah yang membasuhkan pakaian untuk aku, dialah yang melahirkan anak-anak aku, dialah yang menyusukan anak-anak aku, dialah yang bersusah payah untuk aku. Sedangkan itu tanggungjawab aku kebanyakan dia, tapi dia buat. Dia kata, sabarlah. Lamanya isteri kamu menjaga kamu dan anak-anak kamu lebih lama daripada dia beleter. Sabarlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, isteri kita, jaga anak kita lebih lama daripada dia beleter. Ada tak isteri tuan-tuan beleter 24 jam? Habis-habis kuat dalam kereta ya, masuk kereta je dia beleter. Masuk dalam kereta, abang ni orang kata tunggu kat sini, abang tunggu kat mana? Tunjuk dekat dia, cantik tak jam ni? Cantik, nak ambil kau. Diam tu tuan-tuan. Bukannya susah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, semalam saya ada satu kursus di Sungai Kelah Hot Spring. Habis bagi buka sesi soal jawab, dia kata, Ustaz, soalan saya, bagaimana nak menghadapi rumah tangga ni Ustaz? Macam-macam orang kata, macam-macam orang kutuk, macam-macam orang bawa. Boleh Ustaz bagi sikit? Sampai kadang-kadang menggugat rumah tangga kami Ustaz. Nombor satu saya kata, nombor satu, pegang prinsip ini. Saya tidak ada masa melayan orang yang benci saya, sebab saya sibuk melayan orang yang sayang kepada saya. Tuan-tuan, ulang balik, pegang kata-kata ni. Saya tidak ada masa melayan orang yang benci saya, sebab saya sibuk melayan orang yang sayang kepada saya. Siapa yang sayang pada kita? Tak isteri kita. Siapa yang sayang pada kita? Tak suami kita, tak mak bapak kita, tak anak-anak kita. Kalau begitu, layan mereka, enjoy dengan mereka, baik dengan mereka. Jangan duk tengok benda-benda yang orang benci, yang orang jealous pada kamu. Kita kadang-kadang tak layan yang ada di hadapan, tak peduli apa yang ada di hadapan. Nun yang seberang laut kita nampak, yang di luar kita nampak. Akhirnya tuan-tuan, kita duk berperang dengan yang di luar, yang di samping kita, kita abaikan, kita tak enjoy, kita tak seronok. Sebab tu saya, sebagai prinsip saya sebagai seorang penceramah ni tuan-tuan, saya ni, saya rasa tuan-tuan kenal saya ni, ada yang kenal dalam televisyen, ada yang kenal daripada viral, ada yang kenal daripada Facebook, ada yang kenal daripada macam-macam lah. Ada saya kisah benda-benda itu. Ada saya peduli. Saya bukan baca Facebook, saya tulis ya, komen jarang kan. Saya tak baca Facebook cerita apa, saya tak baca. Baik saya tengok isteri saya, baik saya tengok anak saya, baik saya peduli pada benda yang sayang pada saya. Sekolah saya, baik saya tengok kepada makcik-makcik pondok, mereka duk bagi doa kat saya. Saya layan dengan dirau ni tuan-tuan, menjadikan jiwa tenang. Datanglah duk hentak, henyak, tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Tadi Dr. Izhar Arif, dia call saya pagi tadi. Betul? Macam mana sekolah? Macam tu, macam mana lagi? Dia akan bergerak di tempat tu. Nak pergi macam mana lagi? Yalah, jual ke tidak? Tak tahu. Tak ada siapa pun nak beli, tak ada apa. Habis tu macam mana keadaan? Macam tu. Setakat mana kita boleh jalan, saya boleh jalan, saya kata. Kita on. Biasa macam biasa. Tak, orang tanya anak Syekh, orang tanya anak Syekh,
Pasal apa Syekh nak jual harta wakaf? Ustaz tanya dekat dia orang balik, berapa banyak hang wakaf? Hang tak mana sekolah tu wakaf? Sekolah saya ni besar tuan-tuan. Bukan satu tahfiz saja. Yang pondok duk ada 400 pondok, yang tadika lagi duk ada 48 lot tanah. Yang tahfiz ni cuma ada satu lot, duk ada 47 lot lagi. Tuan-tuan boleh faham? Setengah orang dia tak tahu, dia tak pernah pergi pun. Yang keluar viral pula, dia tunjuk gambar sekolah aja. Unit tahfiz Ustaz Kazim nak dijual. Apa ni nak jual? Bawa tenang. Dewan pengajian saya saja pun tuan-tuan, dewan kuliah saya saja pun boleh muat 1000 orang. Tuan-tuan boleh bayang tak besar mana? Boleh muat 1000 orang dengan kursi, dengan meja. Bukan orang duduk rapat-rapat macam tuan-tuan ni. Dewan kuliah saya daripada sini sampai ke hujung masjid. Setiap pagi orang datang belajar. Yang tu saja berapa kos. Belum masuk surau lagi tuan-tuan, belum masuk rumah pondok, belum masuk macam-macam. Saya kata, doktor, saya buat sekolah saya ni mana ada duit. Saya buat pinjaman bank. Duit daripada ceramah ni saya bayar bank, bayar bulan-bulan. Jadi saya dah tak larat. Saya tua, kencing manis, kencing, kena kencing, semua ada pada saya tuan-tuan. Apa masalahnya? Susahnya hidup saya tuan-tuan. Kena kencing selalu. Jadi saya kata saya dah tak larat nak ceramah. Saya fed up, saya kata. Saya tak suka lah. Saya kata orang perkena saya macam-macam. Baik saya duduk di pondok, saya baca kitab pada orang yang nak mengaji dengan saya lagi enjoy. Jual buang, perhabis semua, loan semua, tenang jiwa saya. Baki daripada itu, yang mana hasil wakaf, saya istibdalkan, saya gantikan dengan wakaf yang lain. Saya buat pengajian da'i. Saya nak latih penceramah budak-budak yang umur 18 tahun ke atas. Saya tak payah masak untuk dia orang, saya tak payah jaga asrama dia orang. Jadi college untuk dia orang. Ni saya punya target. Tapi tuan-tuan, orang kutuk, orang maki macam-macam. Dia tak tahu masalah kita. Yang dia tahu dia hentam. Ada saya susah hati. Dah, saya senyum. Saya senyum saja. Sebab apa? Sebab saya mempunyai pelajar-pelajar yang sayang pada saya. Saya mempunyai orang-orang yang ambil berat tentang saya. Baik saya ambil berat tentang mereka. Ini nombor satu prinsip yang saya pegang tuan-tuan. Siapa yang sayang pada kita? Yang paling sayang pada kita ialah Allah. Jika kita tolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apa yang kita takut tuan-tuan kalau kita tolong agama Allah? Saya tak takut tuan-tuan. Allah tolong kita balik bila kita tolong agama Allah. Yang kedua, apa yang saya buat, saya nak ajak pada tuan-tuan supaya tuan-tuan di sini boleh mendapat kemuliaan. Kita nak rumah tangga kita mulia, kita nak isteri kita mulia, kita nak anak-anak kita mulia. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, bagaimana kita boleh dapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut apa? Wa ma zadallahu rajulan ya'fu illa 'izzah. Dan tidaklah orang memaafkan orang lain melainkan Allah Ta'ala akan naikkan darjat dia dengan kemuliaan. Tuan-tuan nak ada mulia? Maafkan orang. Baru ni saya pergi ceramah satu jabatan di Putrajaya. Saya dah masuk dalam kereta, dia ketuk cermin. Dia ketuk suruh buka. Saya turunkan cermin saya, dia buka pintu kereta. Dia ambil tangan saya, dia cium. Minta maaf Ustaz, maaf Ustaz, maaf Ustaz. Saya kata, kenapa abang? Saya banyak mengatur Ustaz. Bila? Dalam Facebook. Oh, patut saya tak tahu. Mana saya tahu tuan-tuan dia ngutuk saya, bukan saya baca komen-komen ni. Minta maaf Ustaz, saya minta maaf dulu akhirat Ustaz. Kalau abang tak minta maaf pun saya maafkan bang. Sebenarnya saya nak pergi Mekah Ustaz. Oh, patutlah pun tuan-tuan. Sebab ada orang yang nak pergi Mekah, dia takut tak nampak Kaabah, dia sibuk minta maaf tuan-tuan. Biar minta maaf ikhlas kerana Allah. Jangan sebab takut tak nampak Kaabah, takut sesat. Dia buat haji tu dia takut sesat, dia minta maaf dengan orang. Kerana Allah. Tuan-tuan ada tak sahabat yang bercakap besar di Mekah yang sesat? Banyak. Saya ada satu bas tuan-tuan, duk bergurau dalam bah. Nak pergi ke Arafah, nak bergurau dalam bah. Tak pergi ke wukuf.
Tuan-tuan tahu dia bergurau macam mana? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kalaka labbaik, kalaka jahat. Lama-lama sesat tuan-tuan. Tak sampai ke Arafah tuan. Buat tuan-tuan, kalaka labbaik, kalaka jahat. Lalat sesat terus tuan.